Tuan-tuan membeli CD nasyid mereka, buku mereka, beberapa persen ini akan disumbangkan dalam pembangunan Al-Barakah yang baru. Kita masuk lagi dalam soalan seterusnya tentang syurga. Saya ada mendengar Mufti Mesir Syekh Ali mensyarahkan kitab Hikam. Pada satu huraian, kita tidak masuk syurga dengan amalan yang kita buat, tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya confused. Ustaz, tolong huraikan. Satu hari Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya kita akan masuk surga dengan rahmat kasihan belas Allah. Seorang laki-laki bangun, dia tak puas hati. Dia kata, saya nak masuk dengan amal saya, bukan dengan rahmat Allah. Dia nak masuk dengan, dia berasa amal dia banyak. Nabi kata, tak, kita masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Akhirnya dipendekkan cerita, membayar dulu nikmat Allah yang kamu beri, kemudian kamu masuk syurga Allah dengan amalan kamu. Maka sebelah mata kamu berapa ringgit kamu nak bayar kepada Allah. Akhirnya dia akur, segala nikmat yang Tuhan beri inilah yang dapat kita beramal dengan pertolongan Allah. Kerana kalau Allah tak tolong, kita tak dapat beramal walau sedikit pun. Kita tak dapat nak tengok para ulama, nak dengar Quran hadis kalau Tuhan tak tolong. Semua dengan pertolongan Allah. Maka jangan kita berasa kita boleh masuk syurga Allah dengan amalan kita. Sebab tu Imam Syafi'i dia kata, aku tak layak dengan syurgamu dan aku tak tahan dengan nerakamu. Bukan makna dia nak duduk tempat ketiga. Ni orang yang tawaduk nak kepada Allah. Dan jangan kita berasa amal kita hebat. Nak tunjukkan amal kita kepada Allah. Jangan tunjuk sama makhluk. Nampak? Tunjuk tahajud kita, tunjuk ke Allah. Tunjuk kita ni hebat, tunjuk ke Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok pada tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke langit bertemu Allah. Jika Allah ada di atas, bermakna sudah bertempat. Adakah benar-benar Nabi bertemu Allah atau nur saja? Dengar cerita daripada kecil, orang cerita Isra' Mi'raj. Nabi naik atas langit jumpa Allah, naik atas langit jumpa Allah. Sebut dalam hadis. Tapi tidak ada sebarang hadis yang sebut Nabi jumpa Allah, Allah tu ada di atas langit. Cuma yang dicerita hadis Nabi naik ke langit. Sebab tu kata Allah ni wujudun bila makan. Cukup. Wa su'alu anhu bid'ah. Imam Malik kata jangan duduk berbid'ah, duduk sabah. Dia ni duduk faham dia lagu ni. Allah tak tanya, aku duduk di mana dalam kubur ni? Allah tanya kita, harta ambil mana? Amalmu lagu mana? Ilmu lagu mana? Hutang orang bayar ke tak? Allah tak tanya, aku duduk di langit atau tak ada tempat? Ini kata bid'ah sekarang. Benda-benda lagu ni, ini sebenarnya mainan Yahudi Nasara. Nampak? Jadi kita ni kata-kata mak tak ada, ayah tak ada pergi Mekah. Tinggal adik dua orang duduk rumah. Dia pun tinggal dia, lagi anak abang nak tubik luar jalan kejap. Balik daripada itu, gila ni abang, cakap dengan mak kejap, jumpa mak kejap. Abang ni hampir kuda ke benda? Mak ada Mekah ha? Dah cakap dengan mak tadi. Ya ke dah bang? Balik dah dah mak ada Mekah dah, abang kata tubik luar. Dak cakap telefon. Mak dia tak ada dua, mak dia ada di Mekah. Faham tak? Bermakna tu makhluk. Maka Nabi naik Isra' Mi'raj ke langit, Nabi nampak terima wahyu dan sebagainya. Bukan cerita dalam hadis itu Tuhan mari duduk situ. Di situlah Nabi menerima semayang daripada Allah. Daripada Allah lebih mengetahui. Nampak Maha Suci Allah bersamaan dengan makhluk. Cukup setakat tu. Dah kata Ar-Rahman ala istawa, Tuhan atas arah beristawa, kita sebut kerana sebut dalam Quran. Maksud Abi Tafsir kata wallahu a'lamul muradi. Cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi persoalan Ustaz daripada penanya yang sama. Dia tanya tentang solat. Bagaimana cara nak sujud? Turun tangan dulu ke, turun lutut dulu ke? Ini yang kata sebab itulah. Belajar biar pandai, belajar biar boleh. Jangan baru nak belajar, baru dengar terus balah. Benda ni balah, berbalah lama dah. Dia balah ni bagus kerana membawa pada maslahat, tapi balah ada tak bagus juga kalau bawa pada perpecahan. Nampak? Ada balah yang dipuji syarak. Ada balah yang tidak dipuji syarak. Macam memuji juga, puji orang, ada Tuhan marah. Ada yang puji orang dapat pahala. Kita balik rumah kita tengok bini kita duduk nyapu sapuh apa semua tak. Allah ya, tak pernah lagi apa tengok dalam dunia ni orang pandai nyapu macam yang satu habuk pun tak pernah tinggal. Cara pegang penyapu pun tak ada orang boleh lawan. Comel sungguh. Pernah kata gitu? Tak pernah. Kalau kita puji,
baik pada syarak. Sebab apa? Dia letih menyapu satu rumah, kita pergi puji jadi hilang letih. Dia legah tinggal menyapu, pergi cari pisang, gamah buat cok kodok. Jadi ada puji yang dilarang syarak. Maka begitu jugalah seperti yang disebutkan dalam masalah benda tadi, Sujud. masalah sujud tadi, duduk malah masalah turun lutut dulu ke tangan dulu. Ginilah dalam mazhab Hambali sunat turun tangan dulu. Kerana Imam Hambali dia merajihkan masalah ni dalam turun tangan dulu. Imam Syafi'i, guru Imam Hambali, merajihkan masalah hadis turun lutut dulu. Maka orang tanya Syekh Atiyah Saqar, bekas Syekhul Azhar, orang alim menjadikan rujukan dunia. Senang dia jawab, pasal dia alim sungguh, bukan alim main-main. Dia kata kedua-dua cara turun adalah molek belaka. Kerana kedua-dua ni ada belaka dalam riwayat. Kan comel kata. Nak turun lutut dulu boleh, nak turun tangan dulu boleh. Betul tak? Patut saya kata kalau balah bodoh. Ustaz bodoh. Hanya masalah wallahu a'lam. Jadi bodoh. Baik tuan-tuan, kita tengok soalan daripada SMS. Mengapa kita Melayu Islam lemah dalam solat berjemaah kecuali solat Jumaat? Tapi bila kita di Mekah, kita rajin solat Jumaat. Itu yang saya selalu sebut. Duduk di Mekah, di Masjidil Haram, tiap-tiap hari pergi Masjidil Haram. Bila dah balik Malaysia, tiap-tiap hari haram ke masjid. Adakah pahala ini macam mana Ustaz? Tolong jelaskan Ustaz. Jadi masalah jenis bangsa itu sendiri atau environment. Kita duduk di Mekah, orang Melayu yang lemah, tapi bila duduk di Mekah kuat pula dia solat jemaah. Tapi balik duduk dengan rumpun Melayu balik, dia jadi lemah balik. Kadang-kadang dengan sebab persekitaran, kadang-kadang dengan sebab diri kita sendiri. Nampak? Ada yang jenis kita semangat dengan sebab apa? Semangat dengan ada sesuatu. Sesuatu kita semangat, tak ada sesuatu kita tidak semangat. Sebab tu Allah Ta'ala dia buat janjikan dengan macam-macam pahala. Ni pahala, ni pahala, ni pahala, ni pahala. Pasal jenis manusia Tuhan buat, dia nak janji. Ni dapat gaji, ni dapat duit, ni dapat rumah, ni dapat tanah. Baru kita semangat. Kalau kita tak di pokoknya, jawatan kosong, kerani kilang, nampak? Gaji luar biasa. Kalau kilang lain RM800, tapi kilang kami RM18,000 dibayar di padang mahsyar. Siapa nak kerja lambat. Khuliqal insan min ajal. Manusia Tuhan cipta jenis gaduh, nak jerah, nak cepat. Nampak? Sebab tu bila kita kerja dengan kerajaan, rajin. Pukul 6 pagi keluar dah. Kerja dengan kerajaan Allah malam. Padahal Allah bayar mahal. Nampak? Kerana bayar mahal pun lambat bayar. Jenis kita ni jenis gaduh. Sebab tu walaupun dijanjikan 27 pahala dan sebagainya, kita masih lemah. Tapi siapa di tanah yang barakah, bumi yang sangat barakah, maka kita hilang lemah berkat tanah Mekah haram. Balik sini tak ada keberkatan tanah haram, nampak? Balik semula diri kita asal, lemah kita, melainkan orang yang sudah sedia kuat. Jadi benda inilah kita kena ubah supaya kita jadi umat yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang seterusnya Ustaz tentang hukum berkenaan dengan duit KWSP dalam 60,000. Saya kena bayar zakat kalau saya keluarkan duit KWSP dalam 60,000. Duit KWSP yang ada dalam KWSP dipanggil duit kita, tapi syibhu separuh milik. Nama orang bukan nama kita, tapi nak belanja tak boleh. Nampak? Separuh milik kita. Dia bila kita qabat, kita dapat genggam atau kita menguasai duit itu, di situ wajib zakat. Kalau 60,000 telah lebih pada nisab, dan biasanya 60,000 telah lebih daripada setahun. Bila dapat saja, maka itulah tarikh wajib kita mengeluarkan zakat. Kerana KWSP tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Soalan dia Ustaz, adakah duit faedah hanya kena asingkan duit bunga yang diberi oleh KWSP? Adakah haram duit faedah? Wajib diasingkan untuk setakat ini. Gurilah sumbangan untuk tabung-tabung perjuangan dan anak yatim dan sebagainya, untuk maslahat orang ramai. Yang pokok hak kita itu bukan keuntungan, kita belanja untuk diri kita. Wallahu a'lam. Dia kata Ustaz, terima kasih jasa mudi kenang. Nak belanja cokotia pun boleh. Masya-Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan, soalan yang seterusnya tentang rumah. Ya, tentang berkenaan dengan rumah. Saudara saya nak beli sebuah rumah pada harga 50,000. Tuan rumah buat perjanjian. Kalau dalam masa 3 bulan selepas beli, saudara saya tak masuk rumah tu, rumah akan diambil balik oleh tuan rumah tadi, dan duit 50,000 tadi tak dipulangkan. Apa hukum jual beli? Hukumnya jelas haram. Kita boleh meletakkan wang cagaran untuk mengelakkan kerugian sekadar orang
yang menolak perjanjian. Jadi kalau 3 bulan, biasanya orang kita akan rugi berapa ribu tuan rumah. Kalau orang lain duduk, kita tak duduk. Balik pada sewa. Kalau sewa tu lebih kurang 1,000 sebulan, lebih kurang adatnya 3,000 sahaja. Boleh ambil wang pendahuluan, kata setengah ulama. Ini 50,000 dalam 3 bulan. Siapa nak sewa 50,000? Hukumnya haram pada syarak, berlaku zalim kepada orang yang tak jadi beli. Boleh dikenakan supaya orang tidak buat main, tapi dengan harga yang berpatutan. Lagu mana patutan? Qada-qada orang duduk sewa berapa lebih kurang. Kalau sewa 1,000 sebulan, lebih kurang 3 bulan 3,000 saja. Boleh jadi hangus. Itu pun setengah ulama kata tetap haram, masih tinggi juga. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya tentang zikir, Ustaz. Ada setengah orang mengatakan bahawa kalau nak berzikir, tak boleh ambil ayat daripada salah satu ayat Quran. Contohnya, jika kita ambil ayat 8 surah Ali Imran atau mana-mana surah, betul ke tak boleh dijadikan zikir? Dan kena ambil semua ayat Quran, dibaca semua, tak boleh dipecah-pecahkan Quran tu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, boleh kita berzikir, berdoa daripada potongan ayat Quran. Yang tak bolehnya, kita potong ayat Quran dan kita tambah perkataan kita, dan kita bangsakan yang kita tambah dengan ayat Quran itu sebagai ayat Quran. Situ mesti dijaga. Adapun kita ambil petikan daripada ayat Quran untuk kita amalkan sebagai zikir, dan petikan itu tidak merosakkan makna ayat, maka hukumnya masih harus. Tidak ada ulama yang mengatakan haram, melainkan kita potong hingga lari makna ayat, atau rosak makna ayat, atau kita tambah perkataan manusia masuk dalam Quran, kita gaul dan kita namakan sebagai Quran. Wallahu a'lam. Apabila seseorang kafir itu memeluk agama Islam, patutkah berbin atau berbinti Abdullah, atau terus kekal dengan nama bapa dia yang asal? Baik. Tidak ada seorang ulama pun atau dalam hadis yang mengatakan bila orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam, kena buang nama asal. Tak usah kata nama bin, nama asal pun tak wajib buang. Boleh pakai. Yang kata wajib buang ini bila nama asalnya makna syirik, atau bin tu makna yang syirik. Nampak? Contohnya maknanya dalam bahasa Hindu katakan, artinya Tuhan Ramayana, nama tu tak boleh pakai kerana itu syirik, kena buang. Tapi kalau maknanya baik, umpamanya bunga melati, bunga melati tak haram pada syarak, tak haram, cuma dalam Hindunya bunyi kalau boleh tak ada masalah tu. Tak ada masalah, cuma sunat dengan nama yang segera dikenal dengan nama Islam, bukan wajib. Betul bila bin bapak kafir lagi, anak Islam dah, tengok nama bapak tu benda. Nama bapak tu benda. Orang kafir Kristian ke apa, namanya makna minum arak, tak boleh kata. Kena tukar nama lain. Tak, nama bapak yang kafir tu lagi, namanya nama kafir tapi makna tidak kotor, tidak syirik, tidak jijik, maka tidak wajib. Cuma sunat kita menggunakan nama-nama yang baik. Wallahu a'lam. Ini soalan ni agak sensitif sikit Ustaz. Dengar dia ya. Relax, tenang kau ya. Ustaz Azhar ya, bukan saya. Saya berjimak dengan isteri saya pukul 4 petang. Jadi saya dah mandi dan bersih. Ketika saya solat asar berjemaah, ada rasa lebihan mani tu lagi. Sah tak solat saya itu? Yang ini banyak dalam Facebook, banyak soalan ni. Lepas pada solat asar keluar mani lagi. Boleh tahan orang manjut. Jadi keluar mani ni tidak membatalkan wuduk, dia menyebabkan hadas besar. Bila yang menyebabkan hadas besar? Mani-mani yang mula-mula keluar, bukan air mani yang mula keluar kali yang kedua. Contoh kali kedua gini, lepas dia jimak dia keluar mani, lepas tu dia pergi mandi-mandi, ada lebihan dalam kemaluan. Hak tu membatalkan wuduk. Kalau keluar sebelum semayang, tak sah semayang tu kerana dia tak ambil wuduk. Tengah semayang pun batal semayang, bukan sebab hadas besar, kerana batal wuduk. Mani yang menyebabkan hadas besar, dia terpancar klimaks daripada keseronokan. Adapun yang lebihan daripada mandi, nampak? Dia hanyalah membatalkan wuduk. Jadi selepas daripada semayang, barulah keluar lagi mani, tak batal semayang dia tadi. Tak batal pun. Kerana lepas semayang tu, lepas dia mandi, lepas jimak, dia mandi, dia suci, dia pergi solat. Lepas solat, sama ada keluar mani yang menyebabkan hadas besar pun tak batal semayang, atau keluar mani yang lebihan yang hanya ada dalam kemaluan membatalkan wuduk, tidak batal juga semayang, kerana
berlaku selepas salam tak batal semayang. Yang batalnya assalamualaikum, keluar mani, kum mari ke diam, maka batal semayang. Wallahu a'lam. Baik, kita masih lagi dalam semangat Harimau Malaya ni Ustaz. Masih bola ni. Soalan pun tentang bola juga. Apa hukum kalau kita pakai seluar pendek hendak main bola? Tolong jelaskan. Jawabnya tidak haram kita pakai seluar pendek ataupun pakai spender. Yang haramnya kita dedah aurat. Pakai spender macam Superman. Spender belah luar, dalam seluar panjang. Jadi tak haram. Jadi faham, awak dedah aurat tak? Walaupun awak pakai jubah, pakai serban, tapi punggung buat lubang. Jadi bila pakai seluar pendek tu nampak aurat tak? Kalau nampak aurat, haram. Wallahu a'lam. Pakcik-pakcik dia pakai skirt lepas ni. Baik tuan-tuan, ini tentang dua marhalah ni Ustaz, tentang jamak. Dia tanya, apakah dalil mengatakan dua marhalah ni bersamaan dengan 90 km? 90 km pada zaman Rasulullah, mana ada kira-kira 90 km? Baik. Dalam hadis hanya sebut dengan marhalah, dua marhalah perjalanan. Jadi ulama-ulama sekarang dia orang ukur dengan berjalan kaki, dengan tarik tali inci. Berjalan yang macam Rasulullah 2 hari 2 malam berjalan, berapa jauh boleh pergi. Sebab tu dalam hadis tak sebut kilometer, tak ada sebut dengan batu. Nah, ulama-ulama moden kitab baru sebut dengan batu dan kilometer. Kalau kita Arab 48 mil. Tapi mil tu mil Arab. Ada ustaz di Salah mengajar, dia kata 48 batu. Padahal kita Arab, batu Arab ni batu Baghdad, batu Saddam Hussein lain. Kita batu Melayu 56. Nampak? Jadi bila diukur, berlakulah ukuran, keputusan ukuran yang berbeza. Yang paling sedikit 81 km ulama-ulama moden. Ya, cuma yang paling ramai 89, paling 889 km. Termasuk Dr. Wahbah Zuhaili. Ukur. Jadi biasa kita ngajar lebih kurang 90 km. Bukan dengan qata'i, tapi dengan ijtihad, dengan qiyas daripada ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, soalan ni dia hangat sikit Ustaz ni. Cuaca makin sejuk, soalan hangat. Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau, hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Baik, macam perli saya. Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim, kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya dalam satu hadis, Nabi kata, sayakuna ba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang, ya, umara yang zalimun. Mereka ini melakukan kezaliman, wa yakzibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tolong kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaisa minni walastu minhu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam.